Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah datangkan setahun sebulan, 10 masa. Daripada bangun tidur sampai ke tidur balik, diberi latihan oleh Allah. Di ujungnya kita harap kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dilatih kita dengan berbagai-bagai latihan. Dilatih kita dengan banyak semayang. Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan je, bulan lain tak ada. Yang apa? Tarawih. Dilatih kita dengan banyak baca Quran. Dilatih kita dengan banyak selawat. Dilatih kita dengan banyak zikir. Dilatih kita bersabar. Dilatih kita mengendalikan masa dengan betul. Semua latihan-latihan itu menjurus ke arah ketakwaan. Semua membawa kepada takwaan. Supaya kita nak jadi orang yang bertakwa. Siapa tak nak jadi takwa angkat tangan? Tak, kita nak takwa tu. Buat apa? Buat apa? Untuk dijamin keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun kita dijamin keselamatan. Di akhirat pun kita dijamin juga. Di dunia ni Allah bagi apa? Orang takwa tu, Allah bagi rezeki yang tidak tahu dari mana sumbernya datang. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu orang takwa ya. Dia orang takwa tu Allah bela, Allah pelihara, Allah jaga. Allah kata wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Itu di dunia ni. Di akhirat Allah bagi juga. Allah bagi kebahagiaan di akhirat. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada yang pancut di syurga tu. Syurga tu lah tentu selamatnya. Keindahan syurga pula tu tak dapat dikira. Itu sebab kita nak jadi orang yang bertakwa. Bila kita jadi yang bertakwa, selamat kita dunia pun selamat, di akhirat pun selamat. Bahagia kita di dunia pun selamat, di akhirat pun bahagia juga. Seronok kita di dunia pun seronok, di akhirat pun seronok. Yang kita nak tu, yang kita selalu doa tu lah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Baik, untuk petang ni sambung pembacaan kita. Tajuk kita ni masih riak lagi ya. Ya, betul riak tak? Muka surat 74. Kita baca sebab orang boleh nyari riak aja. Ya, riak ada 6 macam. Apa itu riak? Tuan-tuan dan puan yang tak pernah dengar ni. Apa itu riak? Riak itu membuat atau meninggalkan satu-satu ibadah bukan kerana Allah. Buat bukan kerana Allah, riak. Tinggalkan pun bukan kerana Allah, riak juga. Dua-dua riak. Takutlah riak itu. Riak itu dia bukan kafir, tapi dia berdosa besar. Tak benar. Dosa besar dia akan masuk dalam neraka. Dia itu syirik, tapi syirik yang tak kafir. Riak namanya, syirik kecil. Kata Nabi, aku yang aku takutkan kamu, lebih aku takut daripada harimau lagi, ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda, itulah dia riak. Riak itu syirik yang kecil. Syirik itu kafir, tapi riak tak ada kafir. Tapi dosanya dosa besar. Benar angkat tangan. Masuk neraka. Lama benar masuk neraka. Dah habis riak tu, baru dia keluar dari neraka, baru dapat syurga ya.
Tak tahu lah berapa juta tahun ya. Bawah lagi Ustaz. Ya. Bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Menurut Menuntut pangkat. menuntut pangkat pada hati manusia yang tiada diharap. Curiak tu. Di antaranya itu menuntut pangkat di hati manusia. Biar manusia mengatakan saya ni terror. Biar manusia mengatakan saya ni handal. Biar orang mengatakan saya ni bijak. Biar orang mengatakan saya ni hebat. Curiak tu. Ya. Biar orang tu pilih dia sebagai pemimpin. Biar orang tu pilih dia sebagai penjawat awam dan apa-apa saja. Nak itu riak namanya. Kerana dia bukan kerana Allah. Patutnya riak tu tak ada dalam diri kita. Kita patut apa saja kita buat semua kerana Allah. Macam saya ngajar ni. Riak macam mana? Saya gunakan perkataan-perkataan yang teruk-teruk, yang hebat-hebat. Kata orang putih bombastik. Biar tengangin dia mendengarnya. Handai betul Ustaz tu. Ya, dia punya bahasa hebat betul. Itu riak lah tu. Kalau nak buat biar kalau nak ikhlas, jangan ada kerana apa-apa lain. Kita nak buat semata-mata kerana Allah. Macam saya datang ni, jauh dari kampung datangnya. Haji benar Ustaz, riak lah tu. Belum kuasa pun datang. Riak lah tu. Patutnya kita buat tu hanya semata-mata kerana Allah. Itu aja. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan macam tu juga. Paginya belum puasa pun ngaji juga. Terasa mati orang itu. Itu riak tu. Baik, tengok. Menuntut pangkat pada hati manusia yang tiada diharamkan. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat, maka ia tidak haram. Ya, biar manusia seronok dia rajin tak apa. Yang haram tu bentuk-bentuk ibadat. Dia semayang umpamanya. Tengok orang ramai. Dia semayang lah. Punya lama sujudnya. 10 minit tak habis lagi. Sujud je. Ya, dalam hati dia, dia tahu dia macam aku nak semayang. Kosong pun ni. Lama benar tu. Orang yang dah mati, rupanya semayang. Itu riak lah tu namanya. Nak senang. Tu imam lah. Tak ada tu imamnya. Ada tu imam yang tak ada? Ustaz Aiman tak datang? Contohlah, dia jadi imam. Kadang-kadangnya nak baca inna ataina je. Tengok belakangnya ada tuan qadhi, ada mufti, ada ustaz. Nanti dia terasa dari hatinya, kalau aku baca inna ataina tak ada selit dia. Terus baca surah Yasin dari mula sampai habis. Itu riak lah tu. Macam Tok Bilal Kamli. Dia bukan, dia ni contoh aja ya. Yang nanti dia apa tu? Dia azan. Kalau orang ramai punya hebat suaranya, kalah Piramli lagi. Walaupun namanya Ramli, kalah Piramli. Orang merdu semua suaranya. Tapi kalau ramai ini aja, jadi kau cinta aja lah. Dia ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada sungguh-sungguh. Itu riak lah tu. Kalau jenis ibadah. Tapi kalau bukan ibadah tak apa. Kalau bukan jenis ibadah ya, dia pakai cantik-cantik. Itu tidak haram ya. Dia orang puji dia, cantik. Baju kamu ni mana beli? Itu bukan riak namanya. Ataupun dia pakai tudung yang cantik. Tak ada jual tudung ni di mana-mana tak ada. Di Tapah tak ada jual, di Ipoh tak ada jual. Dia beli tudung tu di Turki. Biar apa?
Yang itu tak apa, yang tak ada haram ya. Boleh. Kalau bukan jenis ibadah. Dia masak. Tina masak. Ya. Masak-masak. Oh, punyalah sedap. Ya. Itu tak apa. Nak bagi orang sepanuh. Tak ada haram ya. Itu bukan jenis ibadah. Yang jenis ibadah tu baca Quran, sembahyang, selawat, azan, benda-benda ibadah. Itu yang tak boleh nunjuk-nunjuk pada orang tu. Nak buat biar kerana semata-mata kerana Allah. Ya. Itu tidak haram ya, tiada haram je. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Tak ada haram. Pakailah. Apa? Tapi bukanlah sunat pula. Tak ada pahala lah tapi tidak berdosa ya. Pahala tak ada tapi tidak berdosa. Apa gunanya? Rugi duit aja. Puji dia orang. Apa gunanya? Apa tak dapat? Pakai hidung menjadi puji dia orang. Tapi tidak berdosa ya. Itu yang saya ngajar ni. Gunakan perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Biar orang tengah-tengah. Padahal yang cakap pun tak tahu. Orang yang cakap pun tak tahu, tak faham. Orang dengar dan tu tak faham. Itu tak ada haram ya, tapi sia-sia, tak ada berguna. Seperti mereka menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Lagi, mereka menuntut kemegahan dengan ilmu hisab. Ilmu hisab, dia tahu je. 1 campur 2 kali 3. Ya, 1 campur 2 kali 3. Dia tahu jawabnya. Tuan-tuan tahu tak jawabnya? 1 campur 2 kali 3. Ini yang ajar ni cikgu matematik dulu tau. Apa jawabnya? Ramli, 1 campur 2 kali 3 berapa? 9. Nizam, berapa? 1 campur 2 kali 3 berapa? 6 pula baginya. Lagi apa? Tuan ni, berapa? 1 campur 2 kali 3 berapa? 6 juga. Tina, berapa? 1 campur 2 kali 3 berapa? 1 campur 2 kali 3 berapa? 9. Lagi? Siapa nama? Sebut satu nama. Apa nama? Mariam. Mariam. 1 campur 2 kali 3 berapa? 9. Lagi siapa? Siapa lagi? Yang tu ujung mana? Ni, yang ujung sekali ni depan ni. Ayu. Ayu. 1 campur 2 kali 3 berapa? Sudah tak jawab. 9. Semua salah. 6 pun salah, 9 pun salah. 1 campur 2, 3. 3 kali 3, 9 dia. Tak betul. Ini cikgu matematik tau. Bila ada campur dan darab dalam satu soalan, buat yang mana dulu? Yang darab dulu. Yang darab dulu baru campur yang lain ya. Buat dulu yang darab dulu. Apa darab apa? 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 3 6. Campur 1? 7. Mana tahun 9? Mana tahun 9? Semua kena kotak belakang ni. Pasal tak betul? Tapi hampir tempat kami lah. Itu dia ya. Matematik lah awak. Cikgu matematik. 2 kali 3 6 campur 1. 7 lah. Kalau 7 apa betul? Jadi 6 tak betul? Orang tadi saya dah 3 kali 3 ni 9. Itu kaedahnya tak betul. Janganlah awak. Buat matematik mesti ikut kaedah yang ditetapkan. Alright. Itu dia. Yang itu tak apa. Tak ada dosa ya. Dengan ilmu hisab. Ada seorang kawan saya orang itu lah. Dia handai ilmu hisab tau. Dia boleh apa ni, congak aja. Yang besar-besar tu, yang tinggi-tinggi tu. 435 kali 416. Dia tahu jawabnya. Jajan tu. Itu memang handai. Pakar matematik betul. Itu tak, bukan riak namanya ya. Mereka menuntut kemegahan dengan ilmu kebomohan. Nak jadi orang bomoh. Nak pandai nyampi. Bahkan ia harus selama
Selama tiada padanya penipuan. Jangan ada nipu. Tapi dia pandai nyampi ya. Takabur dan juga umpamanya itu tak boleh. Takabur haram. Nipu haram. Ya, mengenai orang haram. Tapi kalau dia nyampi itu terus baik aja, elok aja dia. Tak apa. Saya dulu tahu tak puan-puan tuan-tuan, Pak angkat saya dulu adalah tok pawang yang terkenal di kampung saya. Jadi pak angkat saya. Di kampung Gajah tu. Dia berkenan, dia suka benar kat saya. Dia ngabur pada saya. Aku ni bukan ada reta. Kalau ada reta aku pun kamu kan dapat, kamu nak angkat aku aja, bukan nak betul. Atau kalau orang itu katanya, tak selain kamu gajah lah. Kalau orang itu katanya, kamu ambil lah apa yang dalam dada aku ni. Tahu apa katanya? Dia ngajak saya menuntut ilmu kepawangan pada dia. Saya masa itu mana percaya jampi-jampi ni. Saya biar je lah. Sampai dia meninggal dunia. Pak angkat saya tu. Dia meninggal dunia dengan ilmu-ilmunya sekali. Saya tak dapat apa-apa. Tak pernah belajar. Kalaulah saya belajar pada dia dulu, sekarang ni apa kerja saya? Tok pawang lah. Setiap hari jumpa. Ramli jumpa dengan saya. Tolonglah Tok Pomo. Bini saya lari di rumah. Saya pun jampi. Wahai Timah, kalau ia bini itu nama Timah, kalau bukan tak apa lah. Sebut aja contoh aja. Wahai Timah, aku tahu asal usul kamu. Kamu asal dari ayah yang hina. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan makanan kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esoknya menonong Timah balik, tahu? Ya, ada orang nak belajar. Ada orang nak belajar ilmu kepawangan tu. Nanti kelai. Bukan betul. Lombok aja tu. Reka aja. Ya. Tambah saya ni. Ada tak muka Tok Pawang? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak muka saya di muka Tok Pawang? Ada tau. Ya, banyak orang bagi nyuruh saya nyampi ayuk. Banyak, bukan satu dua, banyak tau. Nyampi ayuk, anak saya demam terus nyampikan katanya. Saya pun baca lah, doa lah, bukan nyampi ya. Saya doa aja. Betul ada yang bagi RM5, nyongin lah. Muji pula tu, baik anak saya, bagus apa? Ustaz nyampikan tu. Baik anak saya nyakitnya katanya. Saya pun senyum aja lah. Pasal ada muka Tok Pawang. Sekali dulu saya bawa isteri saya ke hospital kerana nak beranak, nak bersalin. Ya, ramai orang nyuruh ayuh pada saya. Bawa ayuh tu, ibu-ibu yang anak nak bersalin je kata, bawa ayuh pada saya. Nak suruh jampi apa? Bagi senang beranak sebelumnya, selusuh. Ayuh selusuh namanya. Saya fikirlah nanti saya bingung betul komen ni. Kalau saya pandai nyampi, takkan saya bawa bini saya ke hospital. Saya sendiri jampi je lah. Bila jampi, terus beranak aja. Tak ada susah. Tapi saya baca jugalah. Yang ngecikkan hati mereka, saya baca juga. Jadi, itulah. Ada bagi RM5. Orang dah dapat RM5. Tak pasal aja. Ini. Tapi yang itu tak ada riak ya. Itu bukan riak namanya. Tak ada haram. Ya. Cuma mungkin dapat kemegahan lah. Kemegahan dapat ya. Tapi tak ada haram. Bukan haram dapat kemegahan macam itu. Tapi kalau menuntut kemegahan, itu haram. Kalau dia datang juga secara tak ada undang, dia datang juga, itu tak apa. Itu kebetulan ya, cara kebetulan. Kalau tidak haram. Kalau haram artinya berdosa. Kalau berdosa tak diampunkan ke mana? Neraka lah. Baik, tengok apa kata kitab lagi ya. Mereka menuntut kemegahan dengan ilmu hisab. Mereka menuntut kemegahan dengan ilmu kebomohan. Bahkan ia harus selama tiada padanya penipuan. Kalau nipu tak boleh. Kalau dia buat semata-mata jampi begitu aja tak apa.
Tapi kalau nak mengenai pesakit tu, itu tak boleh. Haram hukumnya. Yang ni puan-puannya. Dengar elok-elok tau. Dengar elok-elok. Lain kali kalau ada sakit-sakit, jaga dengan pawang yang laki-laki. Tok pawang laki-laki tu kadang-kadang mereka mengambil kesempatan tau. Macam-macam caranya. Mengambil kesempatan kepada perempuan-perempuan yang muda-muda. Sakit. Ini penyakit ni susah ni. Kena kita berdua aja lebih dik aja, jangan tengok dia orang aja. Itu bahaya besar tu ya. Bahaya besar. Banyaklah wanita-wanita yang diperkosa kerana berpawang dengan jenis-jenis orang itu tu. Jaga baik. Tapi kalau dia memang tok imam ke itu tak apalah ya. Tambah sekarang ni perubatan Islam banyak. Di atas nama perubatan Islam, tapi sebenarnya dia perubatan syaitan yang banyaknya. Jaga tu. Jadi yang itu bukan dosa, tak haram ya. Riak yang lebih besar. Yang tadi riak kecil ni lebih besar. Riak yang lebih besar ialah riak munafik. Itu paling besar munafik. Munafik itu pura-pura beriman tapi sebenarnya dia tak beriman. Itu namanya munafik. Jenis kafir yang paling Allah murka munafik lah. Ada 4 jenis kafir. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Mana tak? Mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Empat-empat pun tak ada. Murtad apa artinya? Apa arti murtad? Ditolak imannya. Walaupun dia mengaku diri dia beriman, ditolak iman tu. Itu namanya murtad. Kerana melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidahnya. Menghina Quran, murtad. Menghina sunnah Nabi, murtad. Menghina hukum-hukum Islam, murtad. Menghina puasa, murtad. Bingung lah komen ni berlapar ni. Aku tak kufiak ni. Orang bingung hanya puasa ni katanya. Murtad. Kerana itu hukum Allah. Siapa yang apa? Siapa yang menjalankan, siapa yang memberi perintah puasa, siapa? Siapa bagi? Perintah siapa ni? Allah. Allah yang suruh kita puasa. Tiba-tiba dia henanya. Bingung tu yang komen dia. Orang makan kamu tak nak makan buluh kamu tu. Itu murtad je ni. Menghina sunnah Rasul. Murtad juga. Menghina orang lepas makan jilat tangan. Itu sunnah Rasul kan. Lepas makan jilat tangan. Dia ni kecil aku tengoknya. Murtad tu. Dia tak buat lain cerita. Menghina sugi. Tahu sugi? Sugi tu. Kayu tu. Kayu sugi namanya tu. Menghina tu. Genyi aku tengok Haji Ibrahim tu katanya. Sugi. Udah sugi masuk dalam poket tu. Sugi balik. Genyi aku tengok ya. Murtad. Soal dia tak nak sugi lain cerita. Dan sebagainya tu. Yang kedua musyrik. Musyrik dia percaya Allah tu Tuhan. Tapi di samping itu dia menyembah lain daripada Allah. Dia percaya Allah tu Tuhan tapi menyembah patung. Dia percaya Allah tu Tuhan tapi menyembah matahari. Dia percaya Allah tu Tuhan tapi menyembah pokok dan sebagainya. Itu namanya musyrik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga mulhid. Mulhid artinya orang tak ada agama. Dia tak percayakan Islam, tak percayakan Hindu, tak percayakan Buddha, tak percayakan Christianity. Dia kira ikut otak dia aja. Kau beragama ni hentilah. Mana ada agama, mana ada Tuhan pun. Itu namanya mulhid. Komunis. Sosialis. Jangan. Jenis kafir tu. Yang keempat munafik. Munafik ni pura-pura beriman. Tapi dia sebenarnya tak beriman. Di antara 4-4 yang paling Allah murka munafik lah. Sebab dalam Quran terlalu banyak ayat yang menceritakan tentang orang munafik ni. Di antara yang pakai Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
Di kalangan manusia ada yang mengatakan mereka beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tak beriman. Nak tipu je. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum yu'minun. Sebenarnya mereka tak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka cuba menipu Allah. Dan mereka cuba menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka tidak menipu siapa, hanya menipu diri mereka sendiri. Dia nipu diri sendiri saja, bukan menipu Allah, bukan menipu orang beriman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Orang munafik itu ada penyakit dalam hatinya, dan Allah tambah lagi penyakit itu pada mereka. Nah, Allah teruk lagi sakit itu. Walahum azabun azim, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bagi mereka itu azab yang pedih. Tentang apa saja yang dimunafikkannya itu ya. Yang didustakannya itu. Itu orang munafik. Itu Allah benci. Lagi apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kata Allah. Artinya apa? Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman, ikut kami, semayang sama, baca Quran sama, zikir sama, selawat sama. Dia macam kita lah. Orang munafik ya. Padahal dia munafik tu dalam hati itu tak beriman, tapi saja popo. Semayang tu bukan kerana iman, semayang tu kerana nak nunjuk kepada dia orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada geng-gengnya, syaitan-syaitan mereka kata aku ni bersama dengan kamu. Bila dengan syaitan-syaitan itu aku sama dengan kamu. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tadi aku sama dengan orang beriman tu popo aja, acah-acah aja, bukan betul. Main-main aja. Nak faham senang. Di kalangan orang beriman dia macam orang beriman. Mayang sama, zikir sama, wirid sama, semua sama. Tapi bila dia kembali kepada gengnya, dia ikut orang tu. Kalau orang tu dangdut, dia pun dangdut juga. Ya. Dalam hatiku hanya ada kamu. Aja. Faham tak? Kalau orang tu karaoke, dia pun karaoke je. That's the way I like it. Aja. Dia ikut apa? Dengan siapa dia kembali? Nah, kalau orang tu Hindustan, dia pun Hindustan juga. Cel Mary Sati, hai Mary hati. Ya, ho jangan likahi ni. Kalau jumpa dengan geng orang joget, dia pun joget juga. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Punya dia bingung. Dari Melaka pergi ke Pahang, apa dia cuti ke Johor pergi singgahnya? Itu orang munafik ya. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Dia ngaku dia Islam tapi sebenarnya dalam hati dia kafir. So Allah marah tu kita tak tahu. Dia sahabat kita. Pakai jawabah macam sahabat macam saya ni. Baca Quran, selawat. Ya, kuatlah tu. Kalau maulid Nabi di depan kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hati tak percaya. Itu orang munafik. Sebab Allah marah sangat tu. Antara 4 golongan tadi yang paling Allah marah ialah munafik ya. Dia. Riya yang lebih besar ialah riya munafik. Dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Zahir imannya macam orang beriman betul. Mayang lah dia, baca Quran lah dia, bertudung lah dia, pakai sorban lah dia. Kalau dia lelaki, pakai jubah lah dia. Rupa-rupanya dia tak beriman. Yang luarnya macam orang beriman, tapi dalamnya tak beriman. Maka ini lebih besar
Daripada syirik yang nyata. Sebab Allah marah mana syirik tu nampak. Dia nyembah api, nyembah matahari, nyembah patung, nyembah pokok. Itu kita nampak. Yang ni tak nampak. Sebab tu Allah marah tu. Jadi lebih sesuai daripada syirik. Syirik yang nyata tu. Yang pertama. Yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib. Riak semayang rajin. Kalau orang tengah khamil punya lelaman semayangnya. Kalau orang tak ada, macam tu pelatuk Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau orang tengah khamil, telekungnya berenda-renda, berkilat-kilat. Kalau seorang rumah, telekungnya apa ya? Penuh tak lalat. Itu tanda orang munafik lah tu ya. Itu riak dengan ibadat yang wajib. Seperti mereka yang sembahyang zuhur di hadapan orang lain. Dan jika ia bersunyian seorang diri, nescaya ia tiada sembahyang. Kalau orang ramai dia datang. Kalau orang ramai, dia tengok dia aku datang. Tapi kalau dia seorang-seorang, sembahyang beda. Sembahyang beda. Ada tak jenis orang itu? Kalau orang besar datang, contohlah di mana ni umpamanya ya. Sultan datang meresmikan masjid ni macam. Macam tu nak. Sikit ramai ke datangnya. Sultan Nazrin Shah datang meresmikan masjid ni. Semua datang, merangkak pun datang. Tapi kalau hari lain, siapa datang. Ngaji pun tak ada. Satu siap lain penuh. Penuh siap lain. Ustaz Raik, kopi ni ya, penuh je. Kopi ni, Ramli, kopi ni. Ulu aja. Itu dia. Itu apa namanya? Riak dalam ibadat ya. Riak beribadat. Macam saya ni lah ngajar. Pakai jubah, pakai sorban, pakai apa selendang. Gunakan perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Dia tahu orang ni ulama besar ni banyak ilmunya kata ya. Pada apa tak tahu. Ya. Itu yang kedua ya. Dari segi ibadat. Yang ketiga riak yang lebih kecil. Kalau besar kecil ya. Tapi riak juga. Iaitu tiada riak dengan ibadat. Bukan riak dengan ibadat fardu. Bahkan ia riak dengan ibadat yang sunat. Kalau tarawih rajin datang ya. Tarawih itu wajib ke sunat? Sunat. Tapi ada je dia. Selawatnya punya kuat. Assalamualaikum. Kuat no ya. Lebih lagi kalau ramai lagi kuatnya ya. Kalau ramai orang datang lagi kuat. Kalau di rumah langsung tak ada tarawih minta. Itu ya. Riak dengan yang kecil. Riak juga tapi kecil dah. Iaitu ia tiada riak dengan ibadat fardu, bahkan ia riak dengan ibadat yang sunat. Contohnya, sugi tak cengar. Ada sugi sunat ya. Sorban tak cengar. Padahal sebab sorban tu wajib ke sunat? Sunat ya. Dan apabila ia ada di tempat yang sunyi, nescaya tiada ia mengerjakan ibadah yang sunat itu. Kalau seorang tak buatnya. Kalau tengah ramai, hebat ya. Qabliyah buat, ba'diyah buat. Nak semayang asar. Ada yang buat apa? Ada yang 4 rakaat. Qabliyah ni, tahu qabliyah? Sebelum asar tu. Ada yang buat 4 rakaat. Ada yang buat 2 rakaat. Yang 4 rakaat tu panjang lah tu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, qabliyah asar berapa rakaat? 4 ke 2? 4. Tapi ramai ada orang yang buat 2 aja. Kenapa? Kenapa 2? Tak betul tu. Patutnya buat 4. Lagi 1 lepas isyak. Lepas isyak, Adil langsung hidup terus balik je. Langsung tak semayang betul. Padahal lepas isyak berapa rakaat? Patutnya 4. Jangan ada tayat awal.
Tak payah ada tahiyat awal. 4 rakaat tu terus aja ya. Siapa buat apa itu, dia seolah-olah beribadah di malam Qadar, Lailatul Qadar. Nak kata nak? Pahala Lailatul Qadar. Kalau dia buat pun tak apa sangat. Ya? Kalau buat tahiyat awal pun tak apa. Tak dapat fadilat itu. Sah lah, bukan tak sah, sah. Tapi fadilat itu tak dapat. Dia nak jangan ada dicelah dengan perbuatan-perbuatan yang lain. 4 rakaat tu jangan ada tahiyat awal. Terus aja. Dapat pahala. Bukan tak dapat pahala ya. Tapi fadilat yang tu tak dapat dia. Siapa buat jenis-jenis itu, dia seolah-olah dia beribadah di malam Qadar ataupun di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa lama? Pahala aja berapa nak? 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Ramli. 1000 bulan berapa tahun? 1000 bagi 12 berapa? Berapa? Tina? Ha? Berapa? 83.33333333333 tak habis. Perpuluhan 3 ya. Tak usahlah perpuluhan tu. 83 tahun jadilah. Kalau 10 tahun berapa? Setiap malam, setiap kali puasa 10 tahun dapat Lailatul Qadar berapa? 830 tahun. Sikit banyak ke pahala tu? Tapi kalau kerana tak itu riak lah namanya. Dia buat tu kerana dia hukumnya sunat, itu aja dah. Itu lebih kecil ya. Iaitu ia tiada riak dengan ibadat fardu, bahkan ia riak dengan ibadat sunat. Dan apabila ia ada di tempat yang sunyi, nescaya ia tiada mengerjakan ibadat yang sunat itu. Yang tak buat. Baik, udah riak, kita tahu riak tu haram, riak tu berdosa. Janganlah riak. Apa buatnya? Supaya tak riak. Tengok riak ni. Janganlah riak. Hilangkan riak tu dalam diri kita tu. Apa buatnya? Ada 3 jenis ubat. Dan ketahuilah bahawa ubat bagi riak itu menolak segala sebabnya yang 3 perkara. Tolak 3 sebab yang 3 sebab tu yang boleh menyebabkan dia riak tu. 3 perkara tolak. Iaitu apa? Yang pertama, suka dipuji. Jangan cari puji orang pun. Jangan puji Haji Ibrahim. Buat sakit hidung aja. Kenapa sakit hidung? Kenapa sakit hidung? Kembang aja. Sampai ke kampung kembangnya. Sakit hidung. Jadi jangan puji Haji Ibrahim. Nak puji siapa? Nak puji siapa? Allah aja. Jangan puji Haji Ibrahim. Yang puji Nizam. Nazir Haji Nizam tu. Dia datang awal sebagainya. Oh, Haji benar Nizam. Jangan puji. Nak puji Allah yang mendatangkan kerajinan bagi Nizam itu. Tu imam itu juga. Jangan puji. Itu imam tu sedap suaranya. Kembang hidungnya. Jangan. Nak puji siapa? Puji Allah yang memberi suara yang merdu pada tu imam tu dan sebagainya. Yang puji manusia. Jangan puji Tina. Jangan puji Maryam. Jangan puji Ayu. Itu 3 yang 3 lagi belakang tak tahu nama. Jangan puji mereka. Nak puji Allah. Kalau puji mereka sakit hidung macam mana? Pertama. Yang kedua, takut dicela. Itu jadi riak tu. Takut dicela. Kalau aku tak semayang, apa kata dia? Kalau kenuri tak ada bersanding, apa kata dia? Kalau tak ada kegiran masa kenuri kahwin, apa kata dia? Apa kata dia? Apa kata dia? Bukan apa kata Allah. Dia itu apa kata dia aja. Jadi buat juga riak lah. Jadi ubatnya lantak kau nak kata apa pun. Itu ubatnya. Dan kita tak ada takut dicela. Asalkan jangan dicela oleh Allah dah. Manusia nak cela lah, lantak lah. Patut yang itulah, tapi kita tak ada. Kita selalu memikirkan apa? Memikirkan orang je. Apa kata orang? Apa kata orang? Apa kata remeh? Apa kata remeh? Apa kata remeh?
Padahal kata damai itu bukan ada kesan pada kita pun. Yang ada kesannya kalau kata Allah. Apa kata Allah? Buat yang haram. Apa kata Allah? Allah murka. Bila Allah murka ke mana perginya? Neraka. Ya. Ini tak takut kata dia orang je. Lepas tu bila kahwin dengan anak, mesti ada bersanding. Ya ke tak? Ha. Kalau tak ada bersanding, apa kata damai? Padahal dalam Islam ada ke bersanding? Ada ke bersanding dalam Islam? Tak ada. Bersanding tu ikut adat orang Hindu. Ha? Ikut adat orang Hindu. Orang Hindu tu memang jadi rukun dia. Rukun perkahwinan tu. Salah satu daripada bersanding. Tapi nak bersanding juga. Ha? Bila bersanding, panggil pula orang banai. Ha? Sekarang ni tak ada orang banai lah. Dulu ada orang banai lah. Ha? Putih. Ya Allah. Ilaha illallah ya oh ya la ilaha illallah ya saya ni dulu main korbannya tau. So saya tahu. Ya. Korbannya perak lah. Korbannya apa? Korbannya bukan kompang. Kompang orang Jawa. Yang korbannya perak ya. Bukan ada apa pun hukumnya harus. Jadi korbannya ni bukan dosa dah. Tapi yang dosanya apa? Bersanding. Mengiringi bersanding itu yang dosa tu. Merayakan atau meraihkan persandingan dosa. Yang korbannya berdosa. Dan kota Jawa berdosa. Semua berdosa mereka. Asal mengiringi persandingan. Pasal dalam Islam mana ada bersanding. Tapi yang dulu-dulu bersanding tak? Dulu kahwin dulu bersanding ke tak? Ya? Itu. Itu takut kata orang je jadi riak tu. Nantilah haram takut kata orang. Apa kata ramai? Apa kata ramai? Apa kata ramai? Dia macam siannya. Macam majlis mayat aja kita. Tak ada bunyi langsung ya. Ada orang kata begitu. Tak ada bersanding, tak ada nyanyi, tak ada kegiran, tak ada apa. Macam dihormati je. Padahal itulah perintah Allah Ta'ala. Patutnya lantaklah kau kata. Asalkan kita tak nak, Allah murka. Tak nak Allah marah. Kau nak keji-keji lah. Nak kotok-kotok lah. Terpulang kepada kamu. Lagipun bukan kita dapat apa-apa kesan pun. Orang kata kita dapat apa? Dia dapat dosa. Kita ni dapat apa? Apa kesan dari kita? Itu kata kita. Apa kesan pada kita dikata dia orang? Tak ada apa. Tak ada dosa pahala lah itu dah mati so. Dengan hidup ni apa kesannya? Apa tak ada. Nanti orang nak kata-kata lah. Kemudian yang ketiga tamak. Ini tamak. Apa tu tamak? Hendak aja. Gelojoh. Tamak makan, tamak puji, tamak harta, tamak kaya, tamak jawatan dan sebagainya. Tamak ya. Jadi jangan kita suka tiga-tiga tu. Jangan suka dipuji, jangan suka takut dicela, jangan takut dicela dan jangan pula tamak. Tamak artinya haloba. Haloba di atas harta, haloba di atas pujian, haloba di atas pangkat dan sebagainya. Jangan betul ya. Alright, tuan-tuan dan puan. Sebelum saya tutup, saya ada bawa ni. Nak nyatakan ini dulu. Ini risalah. Nak bagi kau satu. Saja nak ngabur. Risalah aja. Jangan sebelah risalah aja ambil. Itu bagi aku dulu. Soal satu.
Baca risalah tu. Ada gambar bangunan, ada tak gambar tu? Bangunan tu ialah masjid lama di satu kampung, namanya Kampung Pulau Tiga Kiri. Oh, tak ada ni. Oh, tak ada. Kampung saya tu. Mak saya asal di kampung tu lah. Asalnya masjid tu. Kenari dia ada masjid baru. Jadi ada masjid lama tu sekarang ni dia menjadi pusat tahfiz, tempat pengajian Al-Quran, tahfiz untuk anak-anak yatim. Dan pelajar-pelajar di situ tidak dikenakan apa-apa yuran. Oleh kerana tak ada yuran, mereka perlukan bantuan. Daripada siapa-siapa yang teringin nak bantulah. Ada nombor akaun tu. Ada akaun bank tu. Ada nombor tak? Ada, boleh pergi bank. Tapi kalau nak pergi bank, takkan nak bubuh RM5. Ya tak? Takkan nak bubuh RM1. Takkan nak bubuh RM5. Itu kalau pergi bank. Kalau nak banyak-banyak itu, masuk je dalam ini, insyaAllah. Bawa ni ya. Masuk aja. Tak bawa duit tak apa lain kali. Kejap ni tak apa. Lain kali boleh. Bila saya datang boleh lah. Jangan tahun depan pula. Lepas itu tak apa. Dalam bulan Ramadan tak kira lah. Bila pun tak apa ya. Kalau ada kejap ni bagi bawah lah dalam ni. Kejap ni. Tak ada tak apa. Supaya kita bantu mereka. Di bulan Ramadan ni bila kita bantu orang, bukan ganjarannya 10. Bukan ganjarannya 500, bukan ganjaran 700. Kita tak tahu berapa banyaknya. Kata Allah dalam hadis kursi, kullu hasanatin bi'ishrin amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, setiap kebajikan yang dilakukan oleh hamba aku akan kubalas. Paling komatnya 10 kali ganda. 10 kali ganda tau. Bagi RM1 Allah balas RM10. 10 kebajikan. Dan boleh sampai kepada 700 kali ganda. Boleh sampai 700 kali ganda. Ila 700 dhifin. Boleh sampai 700 kali ganda. Siapa bagi RM1 itu bulan lain ni tau. Bukan bulan Ramadan. Siapa bagi RM1 untuk masjid ni, Allah balas balik esok RM700. Kecuali siam, kecuali puasa. Puasa bukan 700. Bukan 500. Bukan 1000. Wa ana ajzi bih. Aku lah yang menentukan. Kata dia, Allah kata puasa tu aku punya. Fa innahu li. Sungguhnya puasa tu aku punya. Wa ana ajzi bih. Dan aku lah yang menentukan berapa banyak aku nak bagi kepada di bulan puasa tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, puasa ni jangan buat dosa dah. Jangan buat dosa cukup. Apa saja kita buat, asalkan jangan berdosa, dapat pahala. Tidur pun dapat pahala tu. Tidur orang puasa tu. Naumu shaimi ibadatun. Tidur orang puasa tu seperti orang beribadat. Macam orang baca Quran, macam orang selawat, macam orang zikir. Padahal dia mengeluh. Wasamtuhu tasbihun. Dan diamnya adalah seperti orang tasbih. Dia diam aja macam orang tasbih. Tak buat apa-apa, tak cakap apa-apa. Macam orang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal dia tak sebut apa, dia diam aja. Kalau dia bulan lain, subhanallah ni sekali sebut aja, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Nak kata nak? Itu dah. Subhanallah. Ini tak ada sebut apa pun, dapat pahalanya. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amalan-amalannya diganda-gandakan. Buat yang sunat dapat pahala wajib. Buat yang wajib dapat pahala 70 kali ganda. Buat yang wajib tu dapat 70 kali ganda. Itu hebatnya. Wa du'a'uhu mustajabun. Dan doanya dimustajabkan. Bila berdoa, garanti dia dimustajabkan oleh Allah. On the spot Allah bagi. Dan Rasulullah ada ajar apa doa kita nak baca bulan Ramadan. Ada doanya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kamu adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok-onok mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Atau sudah seronok-onok, ampunkanlah dosa kami. Itu doa ya. Wa dhunubuhu maghfirun. Dan dosa-dosanya diampunkan. Tak nak ke dosa diampun? Siapa tak nak angkat tangan? Atau ada orang tak berdosa angkat tangan?
Ha? Saya nak kat kampung orang tak berdosa. Ada tak berdosa ke tak? Ha, ini orang tidak berdosa. Namanya Tina ada. Ha, ya? Orang ini tidak berdosa. Namanya Ramli ada. Semua orang berdosa. Ma min adamiyyin illa walahu dzunub. Tidak ada anak Adam melainkan bagi mereka adalah dosa-dosa. Ha, itu dah 5 fadilat orang puasa tahu. Ha, jadi kita kena buat kebaikan, jangan buat dosa dah ya. Ha, sekian dulu. Ha, saran dari saya. Kalau ada siapa-siapa nak bagi datang ni, masuk aja dalam ni. Pejam mata letak ya. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu